Sembahyang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia Fadil Sama Fauzi selaku pembimbing kirah kita pada malam ini, dan alhamdulillah Ustaz dapat bersama kita pada bulan ni. Bulan lepas Ustaz uzur, alhamdulillah Ustaz dapat bersama kita. Jadi berkenaan dengan program surah An-Nur yang belia, insya-Allah sebagai tengok ada Ustaz Mahabbah surah An-Nur bersama Ustazizah, yakni Ustaz Syaril dan Ustaz Mufti sama-sama program tu. Jadi 10 hari bulan 2 hari Jumaat, daripada selepas Isya 9.30 malam hingga 10.30 malam di Borang Penyelenggaraan boleh dapat dengan Bilal kita. InsyaAllah tuan-tuan yang berhajat, yang muda, bolehlah bersama dengan program ini. InsyaAllah kewajipan meminta orang itu jadi kewajipan. InsyaAllah supaya dengan adanya program sebegini kita dapat menambah lagi belia-belia muda untuk sama-sama kita jemaah di surau. Memandangkan bulan Rejab, kita dah buka tabung untuk anak yatim dan fakir. Tak ada tabung, jadi kita dah sediakan 2 tabung untuk tuan-tuan yang berhajat untuk membuat infak kepada anak-anak yatim dan fakir miskin karya kita. Bolehlah masukkan sumbangan tuan-tuan dalam tabung yang disediakan. Yang ketiga, musim sekolah dah nak cuti dan bagi surat-surat pengesahan, saya bersama dengan Tuan Musi dan Tim Malam Musi berhajat, berharaplah setiap surat yang nak disahkan tu, yang nak kami sign, ada saya atau Datuk atau Tuan Musi, bawalah ke surau, datang ke surau. Bukan kami tak galakkan datang ke rumah. Kadang-kadang saya tengah mandi, orang datang nak tanya surat. Jadi datang, kalau boleh datang salat jemaah, pesan sama-sama siapa-siapa datang salat jemaah, bawa borang tu sini, insya-Allah. Kalau saya tak ada, Haji Kusyairi ada, kalau saya Datuk ada, kami 3 orang yang boleh sign untuk pengesahan. Jadi kami bukan tak nak galak. Saya dah bincang-bincang dengan Datuk, bincang-bincang dengan Haji Kusyairi, kita nak mengalakkan orang datang surau. Jadi datang solat berjemaah, ada kami salah seorang mesti ada buat job. Boleh, bukan kami kata menghalang untuk menandatangani, tapi kita dalam kempen untuk mengimarahkan surau. Kami ahli datang ke surau, galakkan untuk datang surau. Apa pun dokumen, datang surau, insya-Allah. Kalau nak pastikan, nak hantar WhatsApp kat kami, Tuan Haji, saya nak datangkan malam ni di Isyak, saya ada di surau. Insya-Allah. Dan kami pun ada tugas masing-masing, kami berniaga. Yang kedua, segala program akan datang, anak-anak yatim, fakir miskin, kita akan buat di surau. Kita akan buat di surau. Jadi apa-apa barangan yang kita nak bagi pada fakir miskin, kita akan datang minta surau. Ini adalah satu cara yang kita nak ambil pendekatan pada tahun ini, akhir pentadbiran kami yang ada. Kami nak cuba penuhkan balik surau sebagaimana sebelum Covid. Itu azam kami. Jadi segala program anak yatim, fakir miskin, apa-apa program, kami nak semua berada di surau. Tak akan dari rumah atau ke rumah-rumah. Cuma kami ada program menziarahi orang-orang terlantar sebelum Ramadan. Jadi orang-orang terlantar kita akan ziarahi. AJK dan semua pegawai akan ziarahi yang ada kelekapangan. Jadi sekiranya tuan-tuan tahu ada jiran tuan-tuan yang terlantar yang tidak kami tahu, tolong maklumkan. Yang bedek, yang tak terlantar betul-betul tak boleh bangun, tak ada usaha, tak pergi kedai. Saya nak maklumkan, saya dapat makluman bekas imam kita, bila kita, Tuan Haji Mahmud. Tuan Haji Mahmud pun dah dialisis. Saya dimaklumkan oleh anak dia malam kemarin, dia dah dialisis, sekarang ada di rumah. Itu dah satu dah rata. Lepas Allah Yarham dialisis, Allah Yarham Haji Yusuf, ada lagi pegawai kita, bekas pegawai kita pun dah dialisis juga. Mana kita ada yang terlantar dengan saya dekat 10 orang yang saya dah pasti. Jadi dengan keberkatan surah Yasin pada malam ini, kita doakan supaya Allah memberi kesihatan, memudahkan segala perbuatan dia, perjalanan hidup dalam menghadapi cabaran juga daripada Allah Taala. Itu ujian, dan ujian bagi kita menziarahi. Dan dia berada di rumah. Saya dah beberapa pagi menjenguk, tapi rumah dia tutup. Tapi maklum kepada saya, dia dah perlu dialisis. Dia malam ni ada hajat daripada ahli karya, daripada Datuk Yunus sendiri, buat tahlil dan doa selamat kesyukuran majlis kenduri anak beliau pada hari Sabtu lalu. Jadi beliau menyebut malam ni kita buat doa dan kesyukuran, dan juga baca Yasin tahlil untuk Allah Yarham Abdul Rahman bin Kasim, Allah Yarham Haji Mak Yusuf bin
Allah yarhamah Hajah Salmiah binti Salamat, Allah yarham Hajah Aisyah binti Ni'mat, Allah yarham Hajah Aisyah binti Ni'mat, Allah yarham Haji Zakaria bin Yusuf, dan juga Allah yarham Syahrul Anwar bin Yusuf. InsyaAllah saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membimbing baca Yasin dan tahlil serta doa selamat dan tazkirah selepas Yasin insyaAllah. إلى حضرة النبي الكريم مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولجميع الأسماء المذكورة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو شاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا وهي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نسأل الله العظيم نسأل الله العظيم نسأل الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين وقال من الله شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الحامدين الحمد لله حمد الذاكرين الحمد لله حمد الصابرين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه في كلمة ونسم بعد كل معلوم لك يا الله اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أوصلت في الوجود الكمال من الآيات البينة وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجير البار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعالم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بشهادة رضاك وجعلنا محلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تتحقنا بالجلالة والمآبة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعانا واحقق فيك رجاءنا وادخلنا في حيز لطفك المصون مثل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا منفذ عن كل مهموم يا منفذ عن كل مغموم يا منفذ عن كل مديون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الأمور فرج يا مفرج فرجنا كربنا همنا وغمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل واوصي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله في هذه الساعة المباركة منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونودي إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الجميع بالرحمة والرضوان وادخلنا وإياه في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات واليا ذا الجلال والإكرام اللهم انقل من ضيق قبل الوحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة قطوة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم انزل رحمة والشفاعة للقبور من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر له وارحمه واغفر لها وارحمها واعف عنها اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واكتب اللهم الصحة والسلامة لنا ولعبك الحجاج والغزاة زور المسافرين والمقيمين في برك والبركة في أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا بخاتمة سعادة أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته حاجة من حوائج الدنيا
الآخرة لك فيها رضا ونافيها صلاة فيسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم نسألك سلامة في الجسد زيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ومغفرة بعد ورحمة بعد الموت اللهم هون علينا في زكاة الموت والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau An-Nur, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita bertemu kembali dalam menyambung pelajaran tafsir Al-Quranul Karim dalam tadabbur, iaitu mengambil pengajaran daripada ayat Al-Quran dalam surah Taha, iaitu ayat 128. Terlebih dahulu saya bacakan firman Allah SWT ayat 128 dalam surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin li ulin nuha walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang hormati sekalian, pada ayat 128 Allah telah berfirman, belumkah juga mereka mengambil contoh dan tauladan? Berapa ramai sudah umat yang terdahulu sebelum mereka kami hancur binasakan, sedangkan mereka adalah melalui bekas negeri ataupun kesan negeri tempat kediaman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu sememangnya merupakan bukti bagi orang yang berakal. Liulinuha tu maknanya orang-orang yang berakal. Pada ayat yang berbunyi alam yahdilahum, belumkah juga mereka mengambil contoh dan tauladan?
Maknanya setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berpaling, tidak mahu mengingati Allah, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala bahawa mereka itu akan dibangkitkan pada hari kiamat berada dalam keadaan buta, maka disusuli oleh Allah Ta'ala pula pada ayat ini dengan menyebutkan tentang perkara yang patut diambil tauladan, contoh tauladan oleh orang-orang musyrikin kalaulah mereka mahu memikirkannya. Musyrikin maknanya orang yang menyembah patung berhala ataupun orang yang menjadi penganut pahaman animisme, iaitu pahaman hantu syaitan, ya. Ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin Makkah, tapi walau bagaimanapun menjadi contoh dan pengajaran kepada kita semua. Dan yang seumpama mereka, seumpama musyrikin Mekah, yang mana mereka ini mendustakan Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi belumkah juga mereka diberi penjelasan oleh Al-Quran? Maknanya penduduk Mekah ataupun yang mendustakan kedatangan Nabi Muhammad itu, belumkah juga mereka diberi penjelasan oleh Al-Quran supaya mengambil contoh tauladan daripada perbuatan umat-umat yang mendustakan Rasul pada zaman dahulu? Lalu Allah berfirman, kam ahlakna qablahum minal qurun, berapa ramai sudah umat yang terdahulu sebelum mereka kami binasakan. Berpunca daripada godaan syaitan. Walaqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun, sesungguhnya telah menyesatkan oleh iblis, walaqad adalla minkum jibillan kathiran, beberapa generasi yang ramai, yang banyak, ya, walaqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Disebabkan mereka itu telah mendustakan para rasul, tidak mahu beriman dengan Allah SWT. Kemudian Allah berfirman lagi, yamshuna fi masakinihim, sedangkan mereka ada melalui kesan sejarah negeri tempat kediaman mereka. Mereka itu yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala tadi. Jadi orang-orang Quraisy di Makkatul Mukarramah itu kerap berlayar ke negeri Syam, persekitaran Laut Mediterranean, kerana urusan perniagaan, dan telah melalui bekas-bekas negeri tempat kediaman umat-umat yang telah dibinasakan, iaitu kaum Ad, begitu juga kaum Samud, begitu juga kaum Lut. Mereka telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran yang pernah dinikmati oleh umat-umat tersebut, tetapi berakhir dengan bencana yang menimpa. Maka hendaklah mengambil contoh dan tauladan daripada apa yang telah mereka saksikan itu, iaitu caranya tak lain tak bukan ialah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, nescaya mereka akan ditimpakan bencana dan malapetaka sebagaimana yang ditimpakan ke atas umat dahulu kala. Ini pengajaran, ya, kepada penduduk Mekah satu ketika dahulu, terdiri daripada golongan kafir Quraisy. Tapi nasib baiklah mereka ni apabila Rasulullah yang melakukan pembukaan Makkatul Mukarramah yang kita baca pada iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, pembukaan Mekah itu, menjadikan mereka yang begitu gerun dan takut kepada tindak balas dendam Rasulullah. Rupanya Rasulullah ni tidak ada berdendam. Dia terus memaafkan penduduk Makkatul Mukarramah yang satu ketika dahulu menghalau Nabi dan ingin membunuh Nabi, sehingga ingin mereka itu menyimbah darah Nabi di persekitaran Baitullah. Ya, ini patutnya, ya, Nabi mengambil tindakan, tapi Nabi maafkan saja mereka itu. Sebab itu apabila Rasulullah masuk ke Makkatul Mukarramah, ya, sambil Rasulullah berkata, sesungguhnya aku ini, ya, aku seperti saudara aku juga, iaitu Nabi Yusuf,
yang telah memaafkan adik-beradiknya. Lalu Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum, pada hari ini tak ada nak balas dendam ataupun tak ada nak pulang pakar keras. Maknanya tak ada nak balas dendam. Jadi Nabi ni dia tak ada balas dendam. Jadi dengan sebab sikap Nabi tak ada membalas dendam, menyebabkan seluruh kepulauan Arab itu menganut agama Islam. Itu keseluruhan mereka itu, ya. Pasal apa orang kafir Quraisy ni, ya, kalau diambil tindakan oleh Nabi membunuh, nescaya ya, tidak tinggal lagi mereka yang bijak pandai di kalangan mereka. Jadi orang kafir Quraisy ni dia melalui perjalanan ke negeri Syam itu, persekitaran Laut Mediterranean itu, kerana urusan perniagaan, mereka melalui kesan-kesan sejarah umat yang telah dibinasakan. Mereka telah menyaksikan tanda kebesaran yang pernah dinikmati oleh umat-umat tersebut, tetapi berakhir dengan bencana dan malapetaka yang menimpa. Maka hendaklah mereka mengambil contoh dan tauladan daripada apa yang telah mereka saksikan, iaitu caranya tak lain tak bukan ialah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, nescaya mereka akan ditimpakan bencana dan malapetaka sebagaimana ditimpakan ke atas umat dahulu kala. Ini dia punya apalah, kita buat apa ni pendekatan ayat ini. Kalau tuan-tuan nak buat pendekatan pada masa kini, itu terletak kepada kebijaksanaan tuan-tuan memikirkan pengajaran daripada ayat ini, ya. Kerana apa-apa yang berlaku sejarah, ya, dalam kehidupan kita semua jadi pengajaran sebenarnya, ya. Ini sebab itu Allah Taala kata afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala taqilun, tidakkah kamu berfikir? Inna fi dzalika laayatin liulid nuha. Sesungguhnya pada yang demikian itu sememangnya merupakan bukti-bukti bagi orang-orang yang berakal. Maknanya dengan melihat bekas peninggalan umat yang mendustakan para rasul itu, sesungguhnya menjadi tanda, bukti dan pengajaran yang berguna bagi orang-orang yang berakal, bahawa akal mereka akan mencela perbuatan yang telah menjerumuskan mereka ke dalam bahaya. Sebenarnya akal fikiran mereka yang matang, ideal, lagi bijak itu boleh memikirkan bahawa mereka tidak sanggup menerima sebagaimana apa yang ditimpakan umat zaman silam, terdiri daripada kaum Ad, kaum Samud dan kaum Lut. Sekarang kita pergi pada ayat 129. Tadi itu baru ayat 128, ya. Pada ayat 129 ini, walaula kalimatun sabaqat min rabbik lakana lizaman wa ajalun musamma. Dan kalau tidak kerana perkataan, kalaulah tidak kerana hukuman daripada Tuhan kamu yang telah terdahulu dan waktu ajal yang telah ditetapkan dalam suratan takdir Allah SWT, nescaya hukuman itu pasti dicepatkan. Ini ayat ada kaitannya dengan ayat, sebab disuruh kita merenungi pada apa yang tercatat dalam suratan takdir. Maknanya setelah mengancam kaum kafirin ataupun kaum musyrikin di Mekah itu, bahawa mereka akan dibinasakan sebagaimana Allah SWT telah membinasakan kaum yang mendustakan Rasul pada zaman dahulu. Maka disebut oleh Allah pula di sini, tidak kerana sudah lebih dahulu kalimat atau perkataan daripada Tuhan yang berupa hukuman yang ditetapkan di dalam azali untuk umat Muhammad yang mendustakan kerasulan Muhammad, dan juga kerana ajal atau waktu yang telah ditetapkan untuk menangguhkan siksaan mereka nanti di akhirat, maka sudah pasti hukuman dan siksaan itu waktunya akan dicepatkan seperti yang pernah ditimpakan ke atas umat-umat terdahulu. Ini seolah-olah macam ada bunyi falsafah sikit pada ayat ni. Sebenarnya
dia nak menyatakan kepada kita bahawa kalau Allah nak percepat siksaan sebagaimana yang tercatat dalam azali, percaya akan berlaku kebinasaan terhadap kaum Quraisy itu. Tapi kenapa Allah lengahkan siksaan itu, malah tidak berlaku penyiksaan terhadap mereka sebagaimana berlakunya pada zaman silam. Ini kita dapat faham ya, bahawa dengan sebab lembut hati mereka itu menerima kerasulan Nabi Muhammad selepas pembukaan Mekah itu, menjadikan Mekah itu negeri yang aman damai ya, tidak ditimpa malapetaka. Ada ulama yang menyebutkan tentang hikmat Allah melambatkan turunnya siksaan. Hikmatnya Allah melambatkan turunnya siksaan itu ialah boleh jadi nanti terdapat di antara orang-orang yang berdosa itu akan bertaubat. Itu yang pertama. Mungkin boleh jadi ada yang bertaubat di kalangan penduduk Mekah itu sendiri. Ya, mereka lembut hati menerima apa yang Nabi Muhammad bawa. Atau bakal lahir keturunan daripada mereka yang akan beriman. Itu yang kedua. Itu punca azab tidak ditimpa kepada penduduk Mekah. Jadi ya, kalau kita lihat secara kematangan pemikiran, ideal, bijak, kita maknanya kita dapati di sini, selama mana kita tunduk kepada qada Allah ataupun kembali kepada mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh, ataupun kita meneruskan keimanan kita, ketakwaan kita, keikhlasan kita kepada Allah SWT, ini menyebabkan malapetaka tidak diturunkan. Ini pengajaran daripada ayat ini. Hal ini, jadi hal yang demikian adalah sebagai satu penghormatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat kepada umatnya. Semua berpunca daripada kehalusan budi, kehalusan budi pekerti Nabi Muhammad yang dapat menerima kelemahan umat, kejahilan umat. Nabi berlapang dada, walaupun dia dicurah dengan bahan-bahan organ binatang, unta yang kotor, najis ketika Nabi sedang sujud, sedangkan Nabi terus mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu pegangan Nabi. Begitu juga ketika Nabi dilempar dengan batu ketika di Taif, sambil Nabi berkata, kedatangan aku bukan untuk membunuh penduduk Taif, tetapi kedatangan aku mengharapkan untuk mendapat aku harapkan anak cucu Taif. Jadi Nabi ini memandang jauh. Jadi itu sebab dalam masalah ini kita dididik supaya bersabar, jangan gopoh dalam bertindak sesuatu. Jangan gopoh. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Bergopoh gapah itu datang daripada syaitan. Bersikap lemah lembut, bersikap toleransi dalam apa yang berdasar syarak dan tidak melanggar batas-batas syarak, itu adalah mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad SAW dan dengan rahmat, dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi, tidak diutuskan Nabi Muhammad itu melainkan rahmat kepada sekalian umatnya, supaya banyak orang-orang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni, dia walaupun dia disakiti, didera, dikutuk, dicela, dimaki hamun, sampai dituduh sebagai pemuda berpecah belah, pemuda yang ketika itu namun Nabi ini tetap cekal hatinya dengan sabar. Mengenai hal ini Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sabdanya, wa innama kana allazi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an. Hanya saja apa yang diberikan kepada aku ialah
yang merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepada aku. Maknanya tutur kata Nabi, tindak tanduk Nabi, akhlak Nabi, semuanya bersumberkan wahyu Al-Quranul Karim, ya. Wa ma bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sebab itu dalam hadis ini disebut, hanya senya apa yang diberikan kepada saya ialah yang merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepada saya. Fama yanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu bertutur dengan hawa nafsunya, tetapi dia bertutur dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW telah bersabda sebagaimana sabdanya, maka saya berharap akan menjadi orang yang paling ramai sekali mempunyai pengikut di padang mahsyar besok. Itu tujuan Nabi tadi. Maknanya niat Nabi serta kecekalan Nabi serta hala tuju Nabi, wawasan Nabi begitu jauh sekali terhadap umat manusia, kerana ya Nabi Muhammad ini ya sebenarnya kekasih Allah, ya. Sebab itu dia memikir begitu panjang, tidak gopoh, tidak bersegera dalam membuat tindakan terhadap umat dia. Dia selalu sabar. Sebab itu kalau kita tengok ayat 130 ini, kita tengok pada ayat, saya sempat terjemahkan saja, cuba tengok ya, ayat 130 dalam surah Taha ni. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Maka bersabarlah engkau. Tengok ayat ni ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi yang sebenarnya ditujukan kepada kita juga dalam menghadapi cabaran, ya, dugaan, berbagai kerana yang dihadapi, ya, tambahan pada umat di akhir zaman ini. Maka bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan, apa mereka nak katakan, dan bertasbihlah memuji Tuhan kamu sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenam matahari 15 minit dah ada tatikau semayang, ya, untuk merayu, meratap, merintih sebelum terbenam matahari, ya. Bukan makna tak boleh jogging lah, ya. Tapi nak beriadah dan sebagainya. Tapi sebenarnya 15 minit ataupun setengah jam sebelum, ya, sebelum maghrib matahari tenggelam, kita dah ada tatikau semayang. Begitu pula bertasbihlah pada waktu malam. Waktu malam disuruh bertasbih. Kalau nak buat sembahyang tasbih bolehlah, tapi kadang-kadang kita penat, ya. Kalau begitu ambil tasbih aja, baca tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Yang kita baca lepas sembahyang sunat duha tu kan. Bagi salam tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Itu pun boleh baca, ya. Ataupun wirid 10 dalam kitab Hidayatus Salikin lil Imam Al-Ghazali pun ada wirid 10, ya. Itu baca tiap-tiap 100. Maka bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah memuji Tuhan kamu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Begitu pula bertasbih pada waktu malam dan bertasbih pada waktu siang. Mudah-mudahan engkau merasai kepuasan hati. Maknanya la'allaka tarda, semoga engkau berlapang dada, redha, macam itu. Apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita berlapang dada, ya. Tak ada rasa kesempitan, tak ada sempit dada, ataupun kita tak merasai tekanan jiwa, ya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ham tu maknanya berduka cita dan gundah gulana. Jangan, tak ada. Biar berlapang dada je dalam menghadapi kehidupan ini, insya-Allah. InsyaAllah pada pelajaran akan datang kita sambung pada ayat 130. Kita tangguhkan dahulu sehingga kita bertemu kembali. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadika salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah warfa'anna al-bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa wal fahsya ma zahara minha ma batan an baladina dha khassa an buldanil muslimin amma bi rahmatika ya marhamin. Allahumma inna na'udzuka min jahdil bala' wa darkil syaqa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzuka min al-baras wal junun wa juzam min sa'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. As innal insana lafi khusr illa alladhina wa 'amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.